Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Hai semua. Apa khabar? Boleh dengar suara saya jelas? Sound okey ke? Baik. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan saya setelah minggu lepas kita bersiaran dengan tajuk kaitan dengan nasionalisme. Hari ini kita sambung lagi insya-Allah berkaitan dengan beban orang putih. Kolonialisme, mentaliti beban orang putih. Baik. Hari ini saya nak bincang sebenarnya berkaitan dengan kolonialisme, iaitu penjajahan. Dan tajuk yang saya pilih ini berdasarkan suatu frasa yang dipopularkan oleh Rudyard Kipling, seorang pemuisi, seorang penyair, seorang sastrawan Inggeris ataupun sastrawan Amerika lah, yang menghasilkan puisi dia yang berjudul White Man Burden. White Man Burden. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan beban orang putih. Pada tahun 1898. 1898 maksudnya penghujung abad ke-19, ya. Jadi jelaslah. Tapi kita biasa dengar, kita biasa belajar. Sebab apakah yang memotivasikan penjajahan orang putih, orang Eropah ke timur? Kita biasa kata beban orang putih. Beban orang putih. Iaitu orang putih, orang Eropah, white man, dia mempunyai motif ataupun motivasinya ialah mereka merasakan beban ke atas diri mereka untuk memerdekakan, untuk mentamadunkan orang di timur. Tapi tanggapan itu sebenarnya muncul hanyalah pada penghujung abad ke-19 tadi. Iaitu secara spesifiknya pada tahun 1898 melalui satu puisi yang dikarang oleh Rudyard Kipling yang dihantar kepada Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ini merupakan pada waktu itu gubernur New York. Gubernur New York. Kemudiannya lebih kurang 2-3 tahun selepas itu menjadi Presiden Amerika. Peribadi Roosevelt ini, beliau bukanlah seorang imperialis. Dia ni tak berminat dengan penjajahan, Roosevelt ini pada asalnya. Tetapi pada waktu itu, pada penghujung abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, sesiapa yang mahu mentadbir Amerika, dia mestilah mempunyai keinginan untuk menjajah, mempunyai keupayaan untuk menjajah. Baru dia boleh menjadi seorang Presiden Amerika Syarikat. Jadi akhirnya Roosevelt menerima falsafah Rudyard Kipling, iaitu White Man Burden. Jadi White Man Burden ini bukanlah satu falsafah yang mendasari penjajahan orang Eropah. Bukan satu falsafah yang mendasari pada awalnya, iaitu daripada abad ke-16. Abad ke-16. Ya, apabila Eropah keluar menjajah bangsa-bangsa di timur. Dan di negara Asia Tenggara ataupun di rantau Melayu ini, yang pertama dijajah ialah Melaka. Pada 1511. Yang itu popular lah, semua orang tahu. Belajar di sekolah 1511, Melaka dijajah. Melaka dijajah itu bukan dengan falsafah White Man Burden, kan? Belum lagi.
Itu adalah persaingan. Itu adalah persaingan yang muncul di antara Belanda dan Portugis untuk keluar ke East Indies, India Timur. Baik. Jadi waktu itu belum ada falsafah ini tadi, white man burden. White man burden hanya muncul pada hujung abad ke-19. Jadi apa yang memotivasikan penjajahan ini? Mereka ini perlu menjajah, mereka ini keluar menjajah untuk apa? Yang ini pun kita biasa dengar, iaitu falsafah 3G. Bukan 3G, 4G, 5G handphone yang kita ada ni. Kan? Itu 3G. 3G juga. Yang ini 3G falsafah penjajahan, iaitu gold, glory and God. Ataupun gospel. Gospel yang mewakili Tuhan. Gospel itu adalah Kristian lah waktu itu, Kristian. Dan Portugis adalah Katolik. Berbeza dengan Belanda. Belanda Protestan. Jadi yang mula-mula datang menjajah Melaka itu adalah Portugis daripada mazhab Katolik. Alfonso de apa? Alfonso de apa? Nama yang paling popular dan paling kontroversi dalam sejarah dunia ni. Alfonso de kalau sebutan nama dia ni banyak versinya. Ada Albuquerque pun ada. Saya ingat antara orang yang paling terseksa dengan nama dia sendiri ialah Alfonso de Albuquerque ni. Jadi yang paling sahih sebutannya ialah Alfonso de Albuquerque. Datang dia pada tahun 1511, datang menceroboh ke Melaka dan menjajah Melaka. Dan Melaka itu dijajah hanya Melaka sahaja pada waktu itu. Sebab itu ada sebilangan sejarawan yang mengatakan bahawa kita bukan dijajah bermula 1511. Tanah Melayu ini bukan 1511 mula dijajah. Sebab kedatangan Portugis itu hanyalah duduk di kawasan Melaka. Khususnya di pelabuhan. Dia tidak menguasai keseluruhan masyarakat Melaka itu. Tetapi hanya menguasai urusan-urusan pelabuhan. Urusan pelabuhan. Dia tidak membuat undang-undang yang menguasai keseluruhan kehidupan orang Melaka. Jadi itu satu pandangan lah. Satu pandangan. Baik. Kemudian kita dijajah daripada kuasa Portugis, berpindah kepada apakah yang memotivasikan Portugis itu sebenarnya ialah satu falsafah yang disebut sebagai mercantilism. Mercantilism. Apa mercantilism ini? Mercantilism ini adalah suatu penjajahan yang dimotivasikan oleh ekspor, kehendak ekspor yang melebihi import. Jadi orang Eropah pada abad ke-16 baru ketika itu dalam kerancakan zaman Renaissance. Zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula. Eropah yang keluar daripada zaman gelap pada waktu itu, mereka keluar, dan bila keluar dia mempunyai keinginan baharu, iaitu untuk menjajah negara lain pula. Mereka sudah maju, mereka mempunyai ilmu, dan sekarang dikatakan the age of exploration, the age of discovery, yang bertitik tolak daripada Renaissance tadi itu. Yang bertitik tolak daripada Renaissance itu tadi. Setelah mereka menimba banyak ilmu yang diterjemahkan daripada dunia Islam, antaranya daripada Baitul Hikmah, kemudian bawa masuk bermulanya the age of Renaissance, bermula di Itali itu, Enlightenment, zaman pencerahan. Zaman pencerahan. Jadi mereka keluar mercantilism, iaitu apabila mereka mula mencipta barang-barang, mereka mula mencipta pelbagai kemajuan, dan sekarang ini mereka mahu menjual barang-barang ini. Mereka baru mula menjual pada penghujung abad ke-16, abad ke-17. Mereka mula mencari tanah untuk dijajah, untuk apa? Untuk mendapatkan bahan mentah. Dan kemudian bahan mentah itu dibawa pulang untuk memproses, diproses dan dijadikan bahan yang kemudian dicari balik tempat untuk dijual. Itu mercantilism, maksudnya ekspor melebihi import.
Ekspor melebihi import. Maksudnya tak payah beli barang daripada orang lain. Kita buat banyak-banyak kemudian kita cari pasaran untuk jual. Itulah dia yang motivasikan. Jadi Portugis adalah negara pertama yang keluar. Negara pertama yang keluar untuk menjajah. Iaitu di Asia Timur ini. Baik. Masa itu masih lagi menggunakan charternya ialah apa? Pada tahun 1511 itu mereka menggunakan flag, iaitu flag bearernya adalah harta kerajaan sendirilah. Harta kerajaan sendiri. Kemudian hanya pada abad ke-17 berlaku satu perubahan. Berlaku satu perubahan. Inilah yang kalau sarjana membincangkan daripada sudut sejarah permulaan kapitalisme moden. Sejarah permulaan kapitalisme moden dengan tertubuhnya syarikat-syarikat korporat ataupun juga okey ke suara? Boleh dah? Syarikat-syarikat korporat tertubuhnya kali pertama EIC, iaitu East India Company, yang kita sebut sebagai Syarikat India Timur Inggeris pada tahun 1600. Itu kali pertama tu. Jadi sarjana membincangkan ini. Joyce Appleby menulis dalam bukunya The History of Capitalism, from Industrial something like that lah. Tapi tajuknya ialah itu dia, A History of Capitalism. Dia kata penubuhan EIC menandakan bermulanya era kapitalisme moden. 1600 EIC, East India Company, kemudian diikuti oleh Verenigde Oost-Indische Company, VOC, iaitu Belanda. Pada abad ke-17 ini memang banyak syarikat-syarikat East India ditubuhkan. Ini saudara-saudara perlu ambil perhatian. Okay, saudara perlu ambil perhatian bahawa satu terma yang sangat popular yang bermula pada abad ke-17 iaitu East India. Sehingga kan syarikat-syarikat kapitalis yang ditubuhkan menggunakan terma itu. EIC, iaitu Syarikat India Timur Inggeris. Kemudian Syarikat India Timur Belanda. Kemudian Syarikat India Timur Denmark, iaitu Danish East India Company. Kemudian Syarikat India Timur Portugis. Kemudian Syarikat India Timur French. 1664. Okay, 1664 yang dalam urutan Syarikat India Timur Inggeris ini yang terakhir 1664 yang ditubuhkan oleh Colbert. Colbert ni tubuhkan. Siapa Colbert ni? Colbert ni lah dia mempunyai signifikan dia. Biasa dengar laissez-faire? Laissez-faire iaitu pasaran bebas. Konsep pasaran bebas ini Colbert dialah orang yang memulakan. Yang dikatakan bahawa berlakunya satu dialog antara para pedagang di Perancis pada waktu itu yang pergi bertemu dengan Colbert. Colbert pada waktu itu merupakan menteri perdagangan ke menteri ekonomi begitu, dan berjumpa dengan Colbert. Lalu Colbert mengatakan bahawa apakah yang saya boleh buat untuk industri, dan orang industri berkata laissez-nous faire, biarkan kami bebas, iaitu kerajaan jangan campur tangan dalam perniagaan. Laissez-faire, biarkan bebas, pasaran bebas, iaitu kerajaan tidak lagi campur tangan dalam dalam perdagangan, dalam perniagaan. Maka bermulalah era laissez-faire, begitu dikatakan. Baik, kemudian kembali kepada kapitalisme tadi. Kapitalisme berkembang dengan syarikat-syarikat ini, East India Company, VOC, tapi yang paling glamour lah dekat kita ialah EIC dan VOC. EIC dan VOC, Syarikat India Timur Inggeris dan Syarikat India Timur Belanda. Okay. Sebab itu memang sangat-sangat berkaitan lah dengan sejarah negara kita. Dan dikatakan keseluruhan kekayaan kumulatif VOC dan EIC ini, dua syarikat ini sahaja kekayaannya melebihi pada hari ini, jumlah kekayaan, nilai kekayaannya melebihi ke semua orang. Okey, melebihi bukan ke semua orang, ke semua syarikat-syarikat yang ada pada dunia jika digabungkan pada hari ini. Contohnya kalau gabungkan Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald, Amazon, eBay, digabungkan semua ini, termasuklah syarikat-syarikat daripada China, syarikat-syarikat Geely apa semua digabungkan, tidaklah boleh menandingi kekayaan yang dimiliki oleh VOC dan EIC ini, kapitalis. Dan mereka ini keluar. Tapi mereka hanya keluar pada abad ke-17, abad 17. Tapi penjajahan kolonialisme bermula di Melaka sudah pada abad ke-16.
awal abad ke-16, iaitu 1511. 1641 Belanda sampai. 1641 Belanda sampai ke mana, Melaka, menggantikan kuasa Portugis. Baik. Sebelum itu, definisi lah saya. Doktor kena pegang kuat sikit. Pegang apa? Pegang ni. Okey. Clear Baik. Okey. Kolonialism dan imperialism, dua perkataan yang biasa ditemui. Apakah maksud kolonialism dan imperialism ini? Kolonialism. Kolonialism, Edward Said seorang sarjana yang menulis buku Orientalism, mengatakan imperialism berbeza dengan, walaupun secara umumnya masyarakat berpendapat bahawa kalau dalam bahasa Melayu kedua-duanya secara umumnya diterjemahkan sebagai penjajahan. Bentuk penjajahan, imperialism ke kolonialism pun. Sebenarnya secara umumnya kedua-dua perkataan ini mau masuk yang sama, imperialism dan kolonialism. Tetapi dari segi etimologi bahasanya kedua-dua ini berbeza. Kolonialism, koloni itu bermula, kedua-duanya perkataan Latin, colonus. Bahasa Latin bermaksud farmer, petani. Ya. Jadi kolonialism bermula dengan perkataan colonus, iaitu yang bermaksud petani dalam bahasa Latin. Apa yang cuba disampaikan dalam kolonialisme ialah apabila mereka ini pergi, orang dari suatu negara pergi berpindah ke suatu negara yang lain, bukan migrate, tetapi pergi dengan tujuan untuk menjajah, menduduki tanah itu, kemudian menghidupkan tanah itu. Itu kolonialisme. Tapi imperialism bermula dengan, ataupun root word dia, kata dasarnya adalah imperium, yang bermaksud command, perintah. Perintah itu boleh jadi dia ada pergi ke sana, ke tanah yang dia duduki itu, ataupun dia tidak perlu pergi ke sana. Cuma dia merupakan teori. Teori dari negara asal dia. Okey, dari negara asal. Tak dengar ke? Okey, dari negara asal itu dia hanya dia membikin polisi-polisi untuk mentadbir. Jadi kalau dalam kuliah saya biasa katakan imperialism itu begini. Di satu teori untuk mengembangkan, teori untuk mengembangkan penjajahan, teori begitu. Tapi bila dia pergi duduk, settle down there, on that colony, pada kawasan-kawasan itu yang dinamakan sebagai kolonialism. Imperialism belum lagi keadaan dia pergi dan menduduki kawasan itu. Sedangkan kolonialisme dia pergi duduk, tinggal di sana, mengusahakan kawasan itu. Sesuai dengan maksud dari segi bahasanya tadi, colonist, iaitu farmer. Farmer. Orang pergi tinggal di sana dan mengusahakan kawasan itu. Baik, itu adalah definisi secara umum lah. Tapi kita ambil kolonialisme ini, pada kita kolonialisme ke imperialisme ke, macam mana dia define pun, macam mana dia terjemah pun, dia disampaikan, sebenarnya kita faham bahawa itu adalah satu bentuk penjajahan yang mencalarkan, yang menghapuskan, yang memusnahkan maruah suatu bangsa di kawasan yang didatangi oleh kuasa yang baharu itu. Baik. Itu Setakat ni okey? Setakat ni okey Suara okey? Baik, kita sambung. Okey, baik. Berbalik kita kepada perbincangan tentang keadaan penjajahan atau kolonialisme di alam Melayu ini. Keadaan alam Melayu ini. Baik, saya selalu biasanya akan ada map. Okay. Nampak? Ni. Ini alam Melayu sini. Okey. Ini Portugis. Di sini. Yang mula-mula datang menjajah, turun ke sini. Ini adalah Cape of Hope. Tanjung Pengharapan. Tanjung Pengharapan di sini.
kemudian naik ke India, singgah di sini, okey, di sini. Nanti boleh rujuk peta lah masing-masing ya. Tunjuk di sini ialah nama tempatnya ialah Surat, letter. Tapi dalam bahasa Urdu lah Surat. Ya. Surat ni tadi mana? Di sini Surat, tempat yang pertama Portugis singgah. Tempat pertama Portugis mendatangi kawasan itu. Dari sinilah mereka kemudiannya berlayar ke mana? Ke Alam Melayu ni. Sampai ke Melaka. Masuk ikut Sumatera sampai ke Melaka. Ke Melaka. Baik. Ini pada the age of discovery, pada zaman-zaman awal, pada abad ke-16, 17, 18, perjalanan antara Eropah dengan dunia Melayu, dengan Asia Tenggara, dengan kawasan East Asia itu, East Indies itu, East India, sangat jauh, iaitu lebih kurang 12,000 kilometer. 12,000 kilometer. Dari mana? Dari sini, turun sini, naik ke sini, 12,000 kilometer. Tetapi kemudiannya, hanyalah pada abad ke-19, tahun 1869, terusan Suez di sini. Potong ni. Memendekkan sebanyak 8,000 kilometer. 8,000 kilometer jadi pendek. 1869 itu yang menjadikan pada penghujung abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, aliran penjajahan, pergerakan para penjajah, pergerakan perdagangan meningkat sama sekali. Meningkat sama sekali antara Eropah dengan India, Eropah dengan Tanah Melayu, Eropah dengan Indonesia, Eropah dengan China, dengan Jepun. Eropah dengan China dan Jepun. Adakah pada waktu itu, pada sebelum-sebelum itu, sebelum jalan perdagangan laut ini tak ada hubungan? Ada, tapi menggunakan yang kita kata jalan sutera, iaitu ikut atas. Di sini. Turun di sini. India dia ikut atas, Mongolia turun balik China, dan itu ikut jalan sutera, tapi melalui jalan laut itu tadi. So pada tahun 1869 setelah dibuat terusan Panama, lebih kurang 8,000 kilometer jimat dan mempercepatkan iaitu syarikat Panama Suez company lah, Suez Canal Company membuat dan memotong terusan ini untuk memendekkan jalan perdagangan, lalu memudahkan dan menjadikan hubungan untuk menjajah itu lebih cepat antara negara Eropah dan juga negara-negara di timur. Baik, berbalik kepada konsep East India tadi, saya lupa nak bagi tahu tadi. Kenapa semua syarikat-syarikat yang popular dinamakan sebagai East India? East India Company, English East India Company, ya. EIC, VOC, Portuguese East India Company, French East India Company, Danish East India Company. East India Company, kenapa? Mesti ada sesuatu yang sangat penting tentang East India di situ, tentang India. Pengetahuan mereka tentang India. Sebenarnya kenapa yang dinamakan East India ialah satu kemahuan oleh pihak Eropah untuk menjajah keluar daripada barat, daripada Eropah untuk pergi ke India. Kenapa India? East India. Daripada India kemudian venture ke East of India. Timur India, sebab benchmark mereka ataupun landmark mereka di sana ialah India. Pada abad ke-16, abad ke-17, India merupakan satu pusat perdagangan yang sangat penting di dunia. Dan GDP dia lebih kurang dianggarkan sebanyak 24%, 25% daripada keseluruhan GDP. Ya. Itu keluaran negara kasar dia. Ya, seorang Angus Madison, seorang sejarawan British yang mengkaji tentang ekonomi, GDP ekonomi negara daripada abad ke-17 hingga ke penghujung abad ke-19. Beliau mengatakan keluaran 24% hingga 27%. Dan menjelang abad ke-17, hujung abad ke-17, India mengatasi China dalam keluaran negara kasar dia. Maksudnya ekonomi dalam negara dia, ekspor dia apa semua.
Ini yang menyebabkan seluruh negara-negara Eropah mengenali India. Mengenali India dan mereka mahu pergi ke India, memiliki India dan juga memiliki negara-negara East of India. Sebab East of India ini juga menjadi apa? Feeder kepada kekayaan di India itu. Iaitu negara-negara di alam Melayu, termasuklah juga China. Termasuk juga China yang menghantar rempah, yang menghantar teh dan sebagainya. Itu yang menyebabkan British dia fikir East India Company. Sebab itu sebelah sini semua dikenali sebagai East India. British East Indies. British East Indies. Dutch East Indies. British East Indies tu kita lah, Malaya. Dutch East Indies itu adalah Indonesia. Indonesia tak ada lagi nama Indonesia pada waktu itu. Sehinggalah pada awal abad ke-20 barulah namanya dimantapkan sebagai Indonesia, yang bertitik tolak daripada perkataan Latin Indos Nessos, iaitu kepulauan-kepulauan di lautan India. Indos Nessos, gugusan kepulauan pulau di India, di selatan Laut India itu. Baik, itu yang menyebabkan mereka meletakkan arah East Indies itu di sana. Dan saya cadangkan juga saudara-saudara juga bolehlah rujuk beberapa buku yang penting untuk menggambarkan keadaan kekayaan waktu itu di India. Antaranya ialah yang saya baca yang terakhir yang sangat menarik ialah tulisan Shashi Tharoor, Dr. Shashi Tharoor, The Age of Darkness, Age of Darkness, dan juga satu lagi Inglorious India. Inglorious India yang beliau menyangkal pandangan-pandangan sebelum itu yang menyatakan bahawa kedatangan British lah yang membebaskan bangsa India itu, yang menjadikan mereka kononnya lebih maju daripada sebelumnya. Sedangkan sebelum kedatangan British sehinggalah tahun 1857, 1858 bermulanya British Raj di India. 1858 bermulanya British Raj. Raj bermaksud pemerintahan, the rule under the name of Queen, under the banner of Queen. 1858, setelah berlakunya satu pemberontakan besar-besaran pada tahun 1857 yang disebut ataupun popular sebagai Dahagi. 1857 di sana di bawah East India Company, yang menguasai sebuah negara India secara keseluruhan pada abad ke-19 itu ialah sebuah syarikat East India Company yang menjalankan perdagangan atas piagam Queen. Piagam Queen. Mereka ini terdiri daripada orang kaya-kaya di London, di Eropah, di UK, di Britain itu, yang melabur dalam syarikat East India Company, dan kemudian hasil ini kemudian bawa balik ke England dan mereka juga membayar tax. So waktu itu belum ada campur tangan secara langsung oleh Queen ataupun maksudnya oleh Parlimen lah di London. Hanya selepas 1858 disebut sebagai British Raj, British Raja, dikatakan Raja, R-A-J-Y-A ataupun R-A-J-Y-A-M, Rajam yang bermaksud the rule of, pemerintahan, the reign of. Selepas itu, EIC. So, masa itu di tanah Melayu, di tanah Melayu waktu itu 1850-an ini, 1857 ibu pejabat bagi negeri-negeri Selat terletak di India waktu itu. Ibu pejabat negeri-negeri Selat terletak di India. Jadi itu saya katakan bahawa apabila kita membaca sejarah, khususnya sejarah kita di alam Melayu ini, khususnya di Malaysia pada abad ke-19, banyak sejarahnya terkait dengan apa yang berlaku di India. Perkembangan-perkembangan yang berlaku di India. Sebab itu selepas 1867 antara sebabnya ibu pejabat bagi negeri-negeri Selat, negeri-negeri Selat dipindahkan daripada India balik ke Malaya, balik ke Malaya. Tak silapnya di Singapura lah, balik ke sana, kerana di sana tidak lagi ditadbir oleh EIC bukan lagi syarikat, dan mereka merasakan bahawa ialah ada perubahan pentadbiran dalam tempoh 10 tahun, banyak berlakunya kucar-kacir di sana untuk menstabilkan semula keadaan di India itu. 1857 yang disebut sebagai the first war of independence di India. Jadi untuk menstabilkan keadaan itu semua, akhirnya dibawa balik. So negeri Selat
Maksudnya orang Malaya mentadbir Malaya. Penjajah di Malaya mentadbir Malaya. Tidak ada lagi hubungan di sana. Walaupun sebenarnya banyak undang-undang, Indian Penal Code itu semua diguna pakai. Apa-apa peraturan undang-undang yang ada di India itu diguna pakai juga di Malaya. Khususnya di negeri-negeri Selat. Okey. Baik. Kemudian dari Melaka tadi, yang 1511 kemudian Dutch 1641, dari Portugis mazhab Katolik, kemudian Belanda mazhab Protestan. Akhirnya 1786 sekali lagi berlaku perubahan. Waktu ini belum ada satu bentuk penjajahan yang meluas. Keseluruhan negeri-negeri Melayu itu bukan dikenali sebagai Malaya as a whole. Setiap negeri itu berasingan. Negeri-negeri Melayu mempunyai kedaulatannya masing-masing. Negeri-negeri Melayu mempunyai raja-rajanya masing-masing. Yang disebut negeri-negeri Melayu adalah negeri-negeri yang mempunyai raja. Negeri-negeri yang mempunyai raja. Selepas 1826, sebab negeri yang tidak beraja dikenali sebagai tadi street settlement. Ya. Bila kita kata dalam sejarah Malaysia ni, bila kita merujuk pada abad ke-19, kita sebut the Malay States, bermaksud negeri-negeri yang mempunyai raja. Pertempatan selat tadi iaitu street settlement, dia duduk berasingan. Bermula dengan pencerobohan Francis Light di Pulau Pinang. Ini semua orang tahu lah. Francis Light datang pada 17, datang sebelum itu, kemudian membuat perjanjian ya, dengan Sultan Muhammad Jiwa pada asalnya. Okey. Sultan Muhammad Jiwa, tapi gagal. Ramai yang bersangka bahawa pada asalnya Francis Light datang atas tiket East India Company. Bukan. Dia datang sebagai pedagang, kapten bagi syarikat Jordan Sullivan and D'Souza. Itu syarikat dia. Kemudian barulah EIC juga masuk campur dalam pentadbiran itu, sebab EIC mempunyai pengaruh yang lebih luas. Jordan Sullivan dan D'Souza ini syarikat yang lebih kecil. Cumanya ketika itu, pada waktu ketiga tiba itu, dia mewakili Jordan Sullivan and D'Souza. Baik. 1786 ketika Raja Sultan Kedah ya akhirnya memberikan kebenaran kepada Francis Light untuk mengambil Pulau Pinang di Georgetown ya, atau dia kemudian menamakannya sebagai Prince of Wales Island. Lalu secara rasmi terjajahlah negeri Pulau Pinang itu. Pulau Pinang yang kepunyaan Kedah. Ya. Kepunyaan Kedah. Walaupun ada beberapa cubaan selepas itu dengan beberapa perjanjian lah. Perjanjiannya antaranya ialah bahawa British mestilah memberikan jaminan bahawa mereka akan melindungi Kedah jika diserang oleh Siam. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Francis Light di sana. 1786. Kemudian berlaku perkembangan yang lain. Akhirnya pada 1824 berlaku satu lagi fenomena yang sangat penting dalam dunia Melayu ini ataupun dalam alam Melayu, iaitu antara Indonesia dan Malaysia ini pada zaman moden. Yang memisahkan kemudiannya antara kita ini ialah perjanjian Anglo-Dutch, Inggeris Belanda. Ya, perjanjian ataupun juga disebut sebagai perjanjian London. Apabila berlakunya persaingan antara British dan Belanda untuk menguasai tanah-tanah ataupun menguasai wilayah-wilayah di negeri Melayu ini. Ya. Jadi untuk menamatkan persaingan itu, akhirnya mereka bersetuju untuk memertrai satu perjanjian dinamakan sebagai Anglo-Dutch pada 1824. Jadi secara rasmi waktu itu terbelahlah dunia Melayu ini kepada dua bahagian. Ya. Batavia ataupun Jakarta itu secara rasminya diserahkan kepada Belanda. Untuk pertukaran atas itu, Belanda memberikan Singapura. Ya, memberikan Singapura kepada dua-dua ni pelabuhan. Jadi macam NI to NI lah, NI to I. Kau hilang satu mata, aku hilang satu mata, begitu. Batavi dan Singapura. Singapura dapat kepada British dan Batavi, Jakarta itu dapat kepada Dutch, dan Sumatera yang keseluruhannya duduk di bawah Indonesia pada tahun 1824. Jadi secara rasminya sebelum tahun 1824 belum ada sistem permit ataupun visa macam dalam zaman moden ini diperlukan untuk travel, untuk mengembara ataupun merantau dari Sumatera masuk ke
Semenanjung, Tanah Melayu ataupun ke Jawa semua. Belum ada lagi. Tapi selepas 1824, secara rasmi sudah bermula apabila ada seseorang yang perlu travel, perlu berjalan ataupun masuk ke Singapura, orang Singapura dari pelabuhan Singapura masuk ke Batawi, mereka sudah mula memerlukan permit kebenaran daripada residen di sana untuk membawa surat kebenaran. Jadi bermulalah maksudnya pemisahan. Ini negara lain, ini negara lain. Sempadan, dah ada sempadan. Selat itu tadi, selat apa? Selat Melaka yang asalnya menjadi penghubung, the means, mode of communication, akhirnya menjadi sempadan. Jadi sempadan antara dua negara ini. Bermula tahun 1824. Sebelum itu kebanyakannya bebas. Bebas. Sebab itu kita kata Indonesia dan Malaysia ini mempunyai hubungan yang sangat rapat lah, kata negara adik-beradik. Dan Indonesia selalu menganggap bahawa mereka adalah abang. Ya. Indonesia selalu menganggap bahawa mereka adalah abang kepada Malaya. Dan itu juga fahaman itu juga yang menjadikan akhirnya hari ini kita masih lagi berkonfrontasi dengan mereka. Bukan sahaja sebab bukan sahaja disebabkan peristiwa konfrontasi tahun 1963 hingga 1966 itu, tetapi dari sudut sejarahnya Indonesia selalu beranggapan bahawa mereka abang dan kita ini adik. Sebab mereka merujuk kepada dua tamadun yang berbeza. Tamadun Melayu ini, tamadun yang membentuk Malaysia ini, yang membentuk Putrajaya pada hari ini, kita katakan bermula dengan Sriwijaya. Sedangkan mereka mendasarkan atau memulakan titik sejarah mereka itu dari Majapahit, dan mereka merasakan bahawa Majapahit itu lebih agung. Mereka merasakan bahawa Majapahit itu lebih agung daripada Sriwijaya. Itu yang menyebabkan bahawa mereka merasakan bahawa Sriwijaya bukanlah kerajaan tentera. Dia adalah kerajaan maritime. Kerajaan agrarian. Ya? Sedangkan mereka ini maritime. Maritime lebih hebat daripada agrarian. Itu yang mereka merasakan kita ni adik. Itu yang menyebabkan konflik ini berterusan. Sedangkan sebenarnya sebelum British datang, Belanda datang, memfaraidkan alam ini, semuanya berada dalam satu identiti yang sama. Tak ada rasa macam engkau masing-masing nak memperjuangkan identiti. Ya. Belum ada lagi. Baik. Itu permulaannya. Baik. Kemudian walaupun waktu itu 1820, kemudian berlaku satu perkembangan lagi 1826, iaitu penubuhan street settlement, ataupun dalam bahasa Melayunya pertempatan selat. Saya lebih cenderung untuk menyebutnya dengan menggelarnya sebagai pertempatan selat, bukan negeri-negeri selat, sebab melalui pembacaan saya mendapati bahawa apabila British membicarakan tentang negeri di alam Melayu ini, mereka merujuk bahawa negeri yang dikatakan states itu adalah keadaan adanya raja, a condition of having a raja. Itu yang dinamakan sebagai states. Tetapi street settlement, dia tidak namakan itu sebagai street states. Street states. Bukan, dalam bahasa Inggeris dia tidak menanggapi itu sebagai state. Sebab Singapura, Melaka dan Pulau Pinang tidak mempunyai raja. Waktu itu, ketika penubuhan 1826, dia bukan negara, dia bukan negeri. Seperti mana Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Johor. Sebab itu mereka menamakannya sebagai street settlement. 1896, mereka menubuhkan satu persekutuan yang dinamakan dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu, Federated Malay States. Jadi apabila membicarakan tentang sejarah kolonial, kita perlu berbalik kepada bahasa asal, istilah-istilah asal yang digunakan melalui psyche dia. Berdasarkan psyche dia. Psyche dia, iaitu fahaman psikologi dia, apa yang dia faham tentang alam ini. Apa yang dia faham. Baik, kita boleh kata ini adalah colonial centric history ke? Bukan colonial centric. Kita menanggapi sejarah kita atau kita menulis sejarah kita daripada sudut kita juga, berdasarkan pandangan kita, Malay centric ke Malaysian centric. Tapi untuk memahami istilah-istilah supaya ia diterjemahkan dengan tepat, saya secara peribadi lebih suka untuk menggunakan pertempatan selat, bukan Malay States, bukan street settlement, bukan negeri-negeri selat. Sebab negeri dalam pandangan British merupakan
sempadan-sempadan yang mempunyai raja. Sedangkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka tidak mempunyai raja. Baik, 1826 pertempatan selat Strait Settlement ditubuhkan dan berkembang. Strait Settlement ini di bawah yang melaporkan terus kepada Queen. Ya. Dan mereka, semua yang lahir di sini, semua yang duduk di sini, semua yang tinggal di sini dianggap sebagai subject to the Queen. Ya, subject to the Queen, bahawa mereka ini adalah subject to the King. Mereka ini adalah rakyat kepada raja di Britain. Bukannya raja di negeri-negeri Melayu. Bukan. Pulau Pinang, walaupun pada asalnya milik Kedah, tapi tidak lagi dianggap sebagai rakyat kepada Kedah. Raja Sultan Kedah. Begitu juga di Singapura. Walaupun kemudiannya Sultan Hussein yang menyerahkannya kepada Stamford Raffles, dan yang asalnya itu juga di bawah Johor, tidak lagi dianggap sebagai sebahagian daripada Johor. Bebas. Begitu juga Melaka, tidak ada lagi, walaupun Kesultanan Melayu Melaka itu adalah asas bagi kesultanan di Malaysia ini. Tidak lagi beraja. Bahkan sekarang ini tiga-tiga ini tidak beraja dan tidak terikat dengan mana-mana raja kecuali kepada Queen, kecuali kepada King di London. Jadi berkembanglah begitu kolonialisme, penjajahan berlangsung. Tapi masih lagi tiga, itu Crown koloni 1826 sehingga 1867 duduk di mana? Duduk di bawah pejabat tanah jajahan di Kolkata atau Kolkata. Hanya selepas 1867 terus dipindahkan ke London di bawah Crown, di bawah Colonial Office. Kemudian dijadikan Crown Colonies, iaitu tanah jajahan mahkota. Tanah jajahan mahkota. Dengan Singapura menjadi ibu pejabatnya. Dan Singapura pada waktu itu disebut sebagai the West in the East, the West in the East, barat di timur. Sehingga kan ada penulis yang menganggap atau beranggapan bahawa Singapura ini adalah satu pulau kecil yang asalnya duduk di London, duduk di UK, United Kingdom, di sini. Dia hanyut. Dia hanyut sampai ke sini. Dia hanyut sampai sini. Begitu sekali. Seolah-olah dia itu ialah sole property of sole property of Britain. Beranggapan begitu. Sebab itulah mereka menumpukan segalanya, dan negeri-negeri selat khususnya di Pulau Pinang dan Singapura itu 50 tahun lebih maju daripada negeri-negeri Melayu. Dan negeri Melayu yang paling maju pun pada waktu itu hanyalah Johor. Johor. Kemudian berlakulah perkembangan lah daripada 1826. Tapi pada awal abad ke-20 itu, negeri Melayu yang paling maju berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain ialah Johor. Kerana dia dia juga adalah negeri yang paling akhir menerima penasihat British, iaitu pada tahun 1914. Baik. Jadi berkembang. Sampailah 1874. 1874 berlaku satu perkembangan yang sangat besar, yang sangat signifikan dalam sejarah Malaysia ini, yang dikenali, ada berlaku satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Pangkor. Ya, ini semua biasa didengarilah. Jadi saya selalu merujuk kepada satu tulisan Profesor Mendiang, Profesor Khoo Kay Kim, yang mengatakan Perjanjian Pangkor ini sebagai a continuous definitive factor in Malaysian history. A continuous definitive factor. Iaitu kalau dalam bahasa Melayunya secara literal bermaksud faktor pemberi makna berterusan dalam sejarah Malaysia. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku pada tahun 1874, Januari 1874. Januari 1874, Perjanjian Pangkor itu dia mengubah terus atmosfera politik Malaysia. Sehingga hari ini dia mengubah terus sejarah Malaysia. Sehingga hari ini khususnya konteks sosiopolitiknya, iaitu hierarki politik. Kuasa raja-raja secara rasminya runtuh. Walaupun ada yang mempertahankan bahawa ada jugalah yang menulis bahawa raja-raja sebenarnya tidaklah hilang kuasa sebenarnya.
kerana mereka masih lagi memegang memegang dua hal yang sangat penting, sangat signifikan dalam dunia ini, iaitu agama dan adat istiadat Melayu, kan? Tetapi baik, kita bincangkan ini, adakah benar-benar raja masih memiliki kuasa terhadap itu, atau sebenarnya puppet sahaja pada waktu itu, Januari 1874? Melalui perjanjian Pangkor, pasal 6 perjanjian Pangkor, raja mestilah menerima seorang raja, hendaklah melantik seorang residen, raja hendaklah menerima residen British dan segala nasihatnya hendaklah diminta dalam semua hal, kecuali yang melibatkan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Jadi semua. Dan menyediakan tempat tinggal. Okey, ada klausul itu dia ada tambah halang. Dia menyediakan tempat tinggal dan juga gajinya dibayar daripada kantung negeri. Kantung negeri. Dia dilantik oleh British, tetapi gajinya dibayar daripada kantung negeri, daripada hasil cukai negeri. Jadi, daripada semua kuasa sekarang, raja hanya tinggal dua sahaja, iaitu yang pertama ialah adat istiadat Melayu, yang kedua ialah agama Islam. Agama Islam. Raja sebelum ini, raja memiliki segala kuasa. Raja adalah undang-undang. Ya, raja adalah kuasa tertinggi undang-undang. Raja adalah pemungut cukai secara tidak langsung, walaupun melalui pembesar, tapi cukai itu sampai kepada raja akhirnya. Walaupun setelah diambil 1/10 ke bahagian-bahagian oleh pembesar-pembesar. Raja lah yang mengawal ekonomi. Jadi segala aktiviti masyarakat, segala aktiviti ekonomi, aktiviti politik itu berpusat di istana. Tapi bermula 1874, Januari 1874, pengenalan residen. Kemudiannya dalam 10 bulan selepas itu, datangnya J.W.W. Birch. Ya, yang presiden pertama di alam Melayu. Di tanah Melayu di Malaysia ini. Presiden pertama datang pada November 1874. Datang dan mengubah terus. Birch ini tidak mempunyai sebarang pengalaman. Tidak tahu bahasa Melayu, dia tak tahu bahasa Melayu, tak tahu adat resam orang Melayu. Ya. Dan dia datang dengan satu tanggapan ataupun dengan satu azam untuk mengubah, mempengaruhi alam Melayu, mengubah alam Melayu, menghapuskan adat-adat yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat melalui pandangan dia lah, sebab mereka datang dengan contohnya untuk for civilizing mission, kan, misi untuk mentamadunkan. Jadi dia datang, Birch ini datang, Birch bukan Beach. Ini masalah khususnya pelajar-pelajar saya yang sedang menonton, pelajar-pelajar sejarah, guru-guru sejarah, tolong sebut betul-betul nama-nama para pegawai British. Belajar untuk sebut. Sebab banyak kali dah bila bentang di kuliah ke apa, student sebut J.W.W. Birch. Jangan. Itu maksudnya lain. Nama dia J.W.W. Birch. H-U-G-H-L-O-W. Hugh Low. Bukan Huglow, bukan Huglow. Hugh Clifford, bukan Hugh Clifford. Cecil Clementi Smith. Okay. Alfonso de Albuquerque. Ini yang kalau khususnya kepada guru-guru sejarah lah. Selalu saya tekankan bahawa sebut betul-betul. Jangan merapu-meraban. Nanti kena ketawa dengan anak-anak murid nanti. Ini bukan zaman 20-30 tahun dulu cikgu-cikgu. Perlu menyediakan diri dengan ilmu yang lebih mantap. Khususnya sebutan-sebutan yang betul. Baik. Sejak minum Baik. Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan kuasa beliau kepada Birch. Ya, Birch. Kedatangan Birch pada 1875 itu sebenarnya menyebabkan Sultan Abdullah sebenarnya tak puas hati. Ya. Sebab ada sarjana-sarjana yang mengatakan bahawa negara kita tidak pernah dijajah. Negara kita tidak pernah dijajah. Ini yang saya kira satu pandangan yang kontroversial lah. Tapi kalau kita nak berhujah, kita tak bolehlah berhujah dengan emosi. Datangkan juga untuk menyanggah. Kalau kata tak setuju, perlu didatangkan juga dengan hujah-hujah yang relevan, hujah-hujah yang kukuh. Kerana sebab
dari segi dokumennya, segi teknikalnya memang Malaysia bukanlah dijajah. Dari segi teknikal. Sebab yang dijajah, yang menjadi crown koloni hanyalah Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Kemudian Sabah dan Sarawak yang menjadi crown koloni tahun selepas 1945. Sebab Perang Dunia Kedua. Negeri-negeri Melayu yang lain bersekutu dan tidak bersekutu itu tidak pernah menjadi crown koloni. Mereka menjadi protected Malay states. Negeri-negeri Melayu yang dilindungi, yang dinaungi. Itu dari segi teknikalnya. Tetapi untuk menulis sejarah, untuk menanggapi sejarah, untuk menyimpulkan sejarah kita, pada saya, kita bukan hanya membaca dokumen sejarah saja, tetapi perlu menyelami. Sebab itu kita kata sejarawan perlu mempunyai keupayaan untuk merekonstruksi sejarah, menyelami perasaan waktu itu. Menyelami perasaan. Sejarah mempunyai autonomy of past. Autonomi masa lepas. Apa yang berlaku perlu diselami, perlu ditulis berdasarkan keadaan waktu itu. Apa yang berlaku. So, bukan sahaja berdasarkan dokumen semata-mata. Apabila kita menelusuri kembali sejarah itu, melihat adakah benar-benar, walaupun Sultan Abdullah sendiri yang menulis surat dan memanggil atau mengalu-alukan kedatangan British, pengenalan residen, tetapi keseluruhan proses selepas itu mendapati bahawa Raja Melayu tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Kerana beliau rasa tertipu. Apa syarat perjanjian tidak dipenuhi. Dan Bush dan juga ketika itu Andrew Clark yang menjadi gubernur negeri-negeri Selat sebenarnya tidak menghormati Sultan Perak, Raja Abdullah, Sultan Abdullah waktu itu. Sehingga kan ketika Sultan Abdullah mengutus surat kepada Sir Andrew Clark, gubernur negeri Selat, sebab waktu itu masih lagi reporting kepada gubernur negeri Selat. Andrew Clark membalas dan mengatakan bahawa dia tak boleh simply hantar surat kepada Andrew Clark. Mestilah melalui Burge, iaitu melalui residen, daripada residen baru pergi ke Clark. Ini kerenah birokrasi ni yang berlaku ke kita hari ni. Kalau kita tak puas hati dengan siapa, kita kena ikut juga ranking dia. Tak boleh terus nak ke atas untuk komplain. Kena ikut okey ketua ini, lepas tu kemudian baru naik ke atas. Tak nak sebutlah jawatan-jawatan dia. Kan? Jadi dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks yang makro itu tadi, negara, konteks pemerintahan politik alam Melayu, Sultan Abdullah merasakan bahawa beliau tidak mendapat penghormatan yang sewajarnya dari J.W.W. Bush dan Andrew Clark juga, yang menyebabkan sepanjang 1874 dari November 1874 hinggalah pembunuhan Bush pada November 1875, Sultan Abdullah merasakan bahawa beliau maruahnya terjala. Bahawa adakah ini kita katakan, walaupun atas kertas Sultan Abdullah mempunyai kuasa ke atas orang Melayu dan juga agama Islam, sebenarnya apa-apa tindakan, apa-apa polisi yang nak dibuat atas nama agama Islam itu yang berkaitan dengan orang Melayu, mestilah juga dananya, kewangannya datang daripada mana? Datang daripada kantung negeri. Dan kantung negeri sekarang dia berada di bawah Burge, berada di bawah penjajah. Perlu meminta kelulusan daripada penjajah to disperse the money, untuk mengeluarkan duit-duit itu. Baik. Kemudian yang menggantikan Andrew Clark ialah William Jervois. William Jervois. Dan William Jervois datang dengan satu lagi dia datang dengan satu matlamat dia ataupun cita-cita dia yang lebih tinggi daripada Andrew Clark tadi. Dia kata semua hal yang berlaku dalam negeri-negeri Melayu, khususnya di Perak ini, mestilah dilaksanakan oleh British, diberikan kepada British haknya, rights-nya. Okey, semuanya mesti dilaksanakan oleh British atas nama raja. Jadi raja duduk diam-diam, jangan campur langsung. Jadi dalam tempoh setahun itu, William Jervois pada penghujung, selepas menggantikan Andrew Clark, dia cuba untuk merampas kuasa dan menafikan apa-apa kuasa de jure yang ada pada siapa ni tadi,
Sultan Abdullah tadi. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka tak puas hati. Ya, mereka tak puas hati. Maka berlakulah satu pakatan untuk membunuh JWW Bush. Okey, JWW Bush. Baik. JWW Bush, lalu beberapa orang pembesar yang tak puas hati dengan JWW Bush yang mengenakan teks, mengenakan cukai, merampas hak cukai pembesar-pembesar dan juga campur tangan dalam hal-hal contohnya gundik. Dalam masa waktu itu banyak gundik. Dan itu dianggap sebagai satu daripada kebiasaan pembesar-pembesar Melayu waktu itu. Tapi Bush datang dan mengubah itu. Mengubah kebiasaan itu, ya, membebaskan. Sedangkan sistem perhambaan pada waktu itu adalah sebahagian daripada sistem sosial masyarakat Melayu. Sistem sosial masyarakat Melayu. Jadi berlakulah perundingan dan juga mesyuarat dengan pembesar-pembesar Melayu. Yang paling popular kita dengar ialah Datuk Maharaja Lela dan juga Datuk Sagor. Datuk Maharaja Lela Pandak Lam nama dia. Maharaja Lela itu adalah gelaran yang diberikan. Datuk Sagor itu bukan orangnya tetapi pangkatnya. Datuk Sagor itu pangkatnya Datuk Seri Agar Diraja. Pangkatnya, nama orangnya ialah Ngah Kamdin. Ngah Kamdin, Datuk Sagor Ngah Kamdin. Datuk Sagor itu adalah kependekan dialek Perak. Dialek Perak, Pasir Salak, Botol, Parit itu semua. Kalau Seri Agar Diraja, Seri Agar jadi Sagor. Siagor. Itulah akhirnya jadi pendek Datuk Sagor. Jadilah Datuk Sagor, Ngah Kamdin, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam dan Sultan Abdullah semua bermesyuarat akhirnya membunuh, berkomplot untuk membunuh JWW Bush di Pasir Salak ketika mandi sungai. Dan sebelum itu dibunuh pegawai kanan JWW Bush. Tak ingat nama dia, Mak Arsyad ke apa entah nama dia. Ketika menampal pengumuman berkaitan dengan tindakan-tindakan yang British ambil. Bila British datang, Bush datang, dia mula menampal poster. Ini adalah cara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahawa British sekarang berkuasa penuh. Ya. Ada kuasa tetapi tidak diwar-warkan, tidak dipropagandakan, tidak dipublicitikan, dan maka masyarakat tidak tahu bahawa orang ini berkuasa. Ini ialah means of communication yang penting, yang sangat berguna dalam era moden sekalipun, bahawa apabila kita berkuasa, kuasa itu perlu disebarkan, perlu diberitahu, perlu dimaklumkan kepada orang yang kita ingin jajah, orang yang kita ingin kuasai itu. Bukan saja kita berkuasa, kuasa itu perlu diberitahu bahawa kita berkuasa. Macam Amerika sekarang lah. Bagaimana dia menyebarkan bahawa dia berkuasa? Iaitu dia perlu menyebarkan notion of power itu tadi. Power acquisition itu kepada masyarakat dunia. Untuk mewar-warkan, mempropagandakan bahawa dia mempunyai kuasa. Sebab itulah dia buat apa? Dia buat filem. Itu satu propaganda yang sangat hebat lah. Propaganda melalui filem yang mengatakan bahawa mereka lah polis dunia. Kalau dia kuat sahaja tetapi dia tak bagi tahu orang lain bahawa dia mempunyai kuasa, dia kuat, orang lain tak tahu. Begitulah yang dibuat oleh British tadi. Tapi masa itu tak ada TV, tak ada radio, tak ada apa. Yang ada melalui poster-poster dan juga hebahan-hebahan. Maka ketika pegawai Bush itu sedang melampal, Datuk Maharaja Lela melarangnya, tapi tak dengar. Bila tak dengar, akhirnya dibunuh. Kemudian mereka berkomplot, pergilah ke sungai tadi tempat Bush sedang mandi-manda, dibunuh. Kemudian jadilah satu kekalutan yang besar dalam dunia Melayu. Permulaannya, sebab the first British officer has been murdered, dibunuh oleh pembesar Melayu. Berlakulah tangkapan, akhirnya Pandak Lam apa semua di Pandak Indut, Pandak Indut, Sepuntum semua dihukum bunuh. Dan Sultan Abdullah dibuang negara ke Pulau Seychelles. Ini Pulau Seychelles. Di situ dibuang negara, tinggallah beliau di sana. Belas tahun jugalah tinggal di sana. Dan dari sana jugalah kita dapat lagu Negaraku yang kita ada hari ini. Di sanalah baginda Sultan Abdullah mendengar lagu tadi tu. Lagu Terang Bulan lah yang bawa balik. Kemudian jadi lagu Terang Bulan, duduk di Singapura.
Kemudian jadi lagu negeri Perak, daripada lagu negeri Perak bila kita merdeka kita jadikan lagu negaraku. Okey. Baik. So itu sedikit sebanyak 1874 akhirnya mengubah keseluruhan. Perlahan-lahan semua negeri-negeri Melayu dipaksa untuk menerima resident British. Ya. Kemudian berkembanglah ke Selangor, ke Negeri Sembilan, ke Pahang. Berkembanglah begitu. Jadi secara rasminya di situ permulaan kolonialisme, penjajahan di negeri-negeri Melayu. Dan mereka datang sebenarnya bukanlah atas alasan nak mentamadunkan manusia ke civilizing the east kan, bukan. Atau mentamadunkan masyarakat timur. Mereka datang atas motif mereka yang tadi ialah sebenarnya yang paling utama ialah gold. Kalau Portugis yang mula-mula pergi keluar itu memang atas misi God, misi God menyebarkan agama Kristian. Tetapi British yang datang ke Malaya yang memotivasikan mereka yang lebih daripada gold, yang lebih daripada God ini ialah gold and glory. Persaingan antara kuasa-kuasa besar, persaingan mereka untuk mendapatkan kuasa antara Belanda, Portugis dan Britain, Perancis, dan juga akhirnya Amerika juga masuk. Amerika juga pada penghujung abad 19 selepas Roosevelt. Selepas Roosevelt itu dari white man burden itu. Selepas itu mereka mula keluar dan menjajah dan sampai ke mana? Filipina. Menjajah Filipina semua. Filipina. Maka berbalik kita kepada persoalan yang paling awal tadi ialah beban orang putih. Ya, beban orang putih, tetapi yang paling awal memotivasikan gerakan ini bukanlah beban orang putih. Beban orang putih hanya datang pada awal abad ke-20 yang digerakkan oleh Rudyard Kipling tadi. Baik, dalam banyak sejarah penjajahan ini digerakkan oleh para sarjana-sarjana sastra, sejarawan, kartografer yang pergi keluar dan memetakan negara-negara yang mereka lawati, menulis tentang latar belakang negara yang mereka lawati dan dibawa balik ke negara asal mereka untuk dijadikan panduan bagi mengenali keadaan muka bumi sana, bagi mengenali masyarakat sana. Jadi tradisi penulisan ini sangat penting. Tradisi penulisan inilah yang kita tidak ada, kita gagal untuk buat tradisi penulisan supaya menjadi rujukan bagi masyarakat-masyarakat selepas itu. Mereka menulis dan mereka menjadikan ini sebagai rujukan, akhirnya menguasai dunia. Sun never set in British Empire, katanya. Matahari tidak pernah terbenam di Empire British. Begitu sekali luasnya dari timur sampai ke barat, dari New Zealand yang bawah itu sampailah ke US. British menjajah. British menjajah. Dan menarik untuk kita lihat bahawa tanah-tanah jajahan British ini, di sini yang mereka sampai ke New Zealand, sini South Africa, US, Canada, India, Malaya, Burma. Okay. Tapi ada yang mereka jadikan terus negara mereka dan ada yang mereka keluar dan mengembalikannya kepada peribumi asalnya. So, antara negara yang mereka kembalikan kepada penduduk asalnya ialah Burma, India dan Malaya. British inilah British. Tetapi bentuk masyarakat, fabrik masyarakat tidak lagi sama. Sudah berubah. Keadaan masyarakatnya sudah berubah. Khususnya di mana? Di tanah Melayu. Sebab itu saya selalu katakan bahawa sejarah, satunya sejarah pasca kolonial yang paling berbeza di dunia ialah tanah Melayu. Tanah Melayu. Dia tak sama dengan India, dia tak sama dengan Myanmar, dia tak sama dengan Indonesia. Dan British terus menguasai Australia, terus menguasai New Zealand. Orang putih, orang Eropah terus menguasai South Africa, Australia, New Zealand, Canada, United States of America. Kenapa persoalannya? Sedangkan semua negara ini mereka datang dan jajah. Mereka colonize tanah-tanah ini. Termasuklah tanah-tanah yang saya sebut tadi itu. India, Burma, Malaya, Indonesia. Tapi mereka keluar. Negara-negara Afrika, Libya, Algeria, mereka keluar.
Tapi ada negara-negara yang mereka terus tinggal, menetap di situ dan menjadi colonial settler state. Ini satu persoalan yang saya biasa juga lah bincang dengan student-student saya di universiti. Tapi saya kira mungkin cukuplah kot untuk hari ini. Persoalan itu mungkin lain kali kita akan bincangkan semula. Kalau ada apa-apa soalan yang boleh saya nak kena terbalikkan, mengapa British lantik Raja Yusof sebagai hakim masa itu untuk bicarakan kes bunuh. Baik, Raja Yusof dilantik sebagai hakim. Memang ketika itu Raja Yusof dia favor British dan mereka selesa. Itu adalah satu cara. British datang menjajah, menguasai tanah Melayu ini bukan dengan cara ketenteraan, tetapi dengan cara diplomasi. Dan itu adalah satu cara diplomasi mereka. Mereka bukan datang terus menyerang. Datang di Pulau Pinang bukan menyerang dengan senjata, tapi melalui diplomasi. Di Pulau Pinang tadi. Di Singapura begitu juga. Dan perlu diingat, cikgu-cikgu semua, guru-guru khususnya, perlu menyampaikan kepada pelajar dan mengingatkan mereka bahawa Pulau Pinang dan Singapura bukan dibuka oleh Francis Light, bukan dibuka oleh Stamford Raffles. Pulau Pinang diceroboh oleh Francis Light. Stamford Raffles menceroboh Pulau Pinang, merampasnya daripada Sultan Hussein, merampas. Walaupun melalui perjanjian, tetapi perjanjian itu kemudiannya dicabuli. Perjanjian itu. Jadi bukan mereka membukanya, sudah ada masyarakat yang menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan, menjalankan aktiviti nelayan, perikanan semua di kawasan-kawasan itu. Profesor Datuk Murad Marikan tulis tentang batu uban. Prof Murad tulis tentang batu uban dan membuktikan bahawa berlakunya aktiviti manusia di situ jauh sebelum kehadiran Francis Light. Ini satu sejarah yang perlu kita betulkan. Sejarah yang perlu kita betulkan. Bukan mereka membuka, tetapi mereka mengembangkan pelabuhan. Mereka memajukan pelabuhan. So fakta-fakta ini perlu dibetulkan. Baik. Saya tak dapat lagi soalan-soalan yang lain. Ada satu soalan, adakah 1957 sebenarnya tarikh kemerdekaan negara kita? 1957 adakah benar tarikh kemerdekaan negara kita? Betul lah. Mengikut apa yang kita sambut sekarang ni, semua betul lah. 31 Ogos 1957 itu memang tarikh kemerdekaan kita lah. Kalau kita kata kita dijajah, maka itulah tarikh kemerdekaannya. Tapi bagi orang atau sarjana yang mengatakan bahawa kita tidak pernah dijajah, bahawa mungkin mereka tidak menerima pula tarikh itu sebagai tarikh kemerdekaan. Tarikh kemerdekaan. Dan ada juga yang mengatakan 1948 dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu Februari 1948 itu merupakan kemerdekaan juga. Tetapi saya katakan itu adalah sebenarnya self-governance, iaitu pemerintahan sendiri. Bukannya kemerdekaan dalam konteks bahawa penjajah keluar secara rasmi dan kedaulatan, sovereignty itu kembali kepada anak negeri, kepada peribumi tanah itu, pemilik asal tanah itu. Jadi momennya kalau ikut begitu memang 31 Ogos 1957 lah. Sebelum itu walaupun 1948, Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu, walaupun British sudah memberikan peluang kepada anak negeri untuk mentadbir, tapi masih lagi Queen yang berkuasa. Masih lagi di atas itu. Maksudnya semuanya berbalik laporannya kepada London. Maksudnya kedaulatan belum sepenuhnya lagi. Kuasa walaupun sudah diberikan, tapi kedaulatannya tidak sepenuhnya. Baik. Apakah reaksi agamawan pada zaman dahulu dengan zaman awal kemasukan British? Soalan ni saya tak nampak, tak jelas sebenarnya apakah zaman dahulu dengan zaman awal kemasukan British. Zaman dahulu tu bila? Adakah sultan-sultan ini meniupkan elemen agama dalam perjuangan menentang British?
khususnya dalam peristiwa JWW Bush. Elemen agama sebenarnya begini. Ketika menentang JWW Bush, yang menjadi motivasi mereka adalah intrusion into the Malay customs. Ya. Maksudnya British ataupun Sultan merasakan bahawa kuasa mereka semakin menipis, semakin berkurangan, dan terasa bahawa mereka tidak lagi memiliki keupayaan untuk mentadbir negeri ini. Jadi elemen agama belum sepenuhnya digunakan lagi. Hanya selepas pada awal abad ke-20, elemen agama, ataupun selepas itu penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, elemen agama mula masuk. Sebab pada awal 18, pada setahun pertama pemerintahan Bush itu belum lagi betul-betul boleh nak determine, boleh nak tentukan bahawa pencerobohan berlaku dalam agama. Jadi dia mengambil sedikit masa. Tentang tinggalan kolonialisme dan idea berbenah orang putih, seperti budaya orientalism dan secularism. Tinggalan kolonialisme boleh tak kita kata sebagai neokolonialism. Said Qutb ketika membincangkan hal ini kata jahiliyah. Dia kata jahiliyah. Ini adalah jahiliyah moden, iaitu kecenderungan masyarakat ini untuk terikat dengan dengan pandangan-pandangan daripada negara yang menjajah dia. Ataupun Said Abul A'la Al-Maududi mengatakan, dia kata memang negara-negara yang dijajah ini, rakyat ataupun penduduk di negara-negara yang dijajah ini cenderung untuk mengikut pemikiran, cara fikir, cara hidup, cara sosial negara yang pernah menjajah dia, the colonial master. Kita ini cenderung untuk kagum dengan mereka dan cenderung untuk mengikut cara hidup mereka. Kalau kita British, sebab itu kita sangat-sangat kagum dengan bahasa Inggeris. Walaupun dikatakan English is not the measure of intelligence. Dia kata English is not the measure of intelligence, tapi kita sangat kagum dengan seseorang yang boleh bercakap Inggeris dengan lancar, walaupun dia bercakap itu entah apa-apa dia bercakap. Kan? Kita kagum. Sehingga kan anak umur 6 tahun, 7 tahun orang putih bercakap Inggeris pun kita kagum. Dia kata pandainya budak ni cakap Inggeris, padahal dia budak. Tapi disebabkan kegaguman kita, seperti kata Abul Maududi tadi, kita memang sangat-sangat cenderung sangat cenderung untuk kagum. Sama dengan Indonesia hari ini, walaupun sebenarnya nationalism mereka, patriotism mereka lebih tinggi daripada kita, nationalism lebih tinggi, tapi masih mereka kiblatnya ke Belanda. Mereka tidak banyak ke English. Hatta mereka kalau pergi buat PhD ke sama-sama belajar, mereka lebih banyak ke Belanda kiblatnya, dan ialah sebab banyak sejarah sahaja mereka tersimpan di Belanda. Ini satu fenomena yang disebut oleh Syekh Abdul Alam Maududi. Dan Orientalism ditulis oleh ini fenomena yang ditulis oleh siapa? Edward Said mengatakan bahawa kecenderungan Orientalism maksud Timorism. Masyarakat Timur Barat sentiasa melihat masyarakat Timur ini adalah masyarakat yang succumb to them, iaitu tunduk kepada mereka. Bahawa Orientalism ini menjadi pemangkin kepada neokolonialism, pemikiran ini. Mereka masih lagi menguasai cara tulis kita, kesarjanaan kita, intelektualism kita, yang menyebabkan akhirnya tulisan-tulisan mereka itu merendahkan upaya masyarakat di timur ni. Tapi kita perlu keluarlah. Itu yang datang akhirnya masyarakat di timur ketika ingin keluar daripada penguasaan orientalis barat itu, kita datang dengan occidentalis. Occident itu kita ni mula menulis tentang psikologi, psyche orang barat pula. Orientalism lawannya occidentalism. Secularism ialah kalau kita secara ringkasnya ialah pemisahan agama dengan politik. Jadi tapi pemisahan agama dengan politik ni kita panjang juga nak bincangnya. Adakah orang politik ini sengaja memisahkan agama? Dan kalau kita katakan memisahkan agama itu sebenarnya memisahkan bagaimana? Jadi secularism pun ada beberapa model. Adakah secularism kita ini modelnya Amerika? Atau modelnya Perancis?
atau modelnya Turki. Atau Turki. Sekularisme Eropah berbeza. Sekularisme Eropah dia terbuka memberikan peluang kepada agama untuk berkembang ke semua agama. Cumanya dalam public domain, cumanya agama tidak boleh menguasai pentadbiran. Bebas di Eropah. Tapi sekularisme di Turki berbeza. Agama tidak langsung boleh dimasukkan, tidak langsung boleh diamalkan, khususnya Islam. Menolak terus. Tapi itu berbeza. Tapi sekularisme di Barat yang menyebabkan akhirnya Islam juga berkembang sebab dia memberikan peluang sama rata kepada semua agama untuk menyebarkan agamanya. Sedangkan di Turki, sekularisme yang terus memisahkan bahawa nanti kita ni sekularisme yang mana? Adakah kita negara sekular? Atau kita negara Islam? Sarjana kita masih membincangkan. Tapi saya cenderung untuk melihat dua orang sarjana yang bincangkan hal ini, iaitu Profesor Aziz Bari dan juga Syed Salim Faruqi, yang mengatakan sebenarnya kita ini fusion, campuran antara sekularisme dan juga Islam. Sebab kita bukan sekular sebab kalau sekular dia tidak memberikan tempat kepada agama dalam perlembagaan. Ya? Sedangkan kita memberikan tempat yang tinggi. Kita memantapkan agama, kedudukan agama dalam perlembagaan. Perkara 3 perlembagaan persekutuan mengatakan Islam sebagai agama persekutuan. Cumanya bagaimana kita mahu mentafsirkan itu sebagai agama persekutuan? Kita nak jadikan itu sebagai ritual semata-mata. Apabila ada perhimpunan, kita baca doa, baca Quran, kemudian mulakan konsert. Kan? Mulakan tari menari. Bermula dengan doa. Atau adakah itu saja Islamnya? Ataupun lebih luas daripada itu, menjadikan peraturan-peraturan Islam atau undang-undang Islam diguna pakai. Dan undang-undang Islam pun ada beberapa peringkat, ada hudud, ada takzir. Kan? Kalau ikutkan takzir memang diguna pakai dalam sistem kita, dalam sistem perundangan kita. Jadi untuk membincangkan secara untuk memutuskan bahawa ini sekular, ini Islam, agak sukarlah dalam konteks negara moden ini, konteks negara moden khususnya apabila kita sudah memberikan tempat yang sewajarnya kepada agama Islam dalam perlembagaan kita. Walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa perlembagaan ini adalah perlembagaan penjajah. Tapi perlembagaan ini sudah digubal dengan cantik. Dan sudah memberikan agama Islam tempat yang sewajarnya. Terpulang pada kita. Itu di situ dia hanya perkataan-perkataan, perkara 3 perlembagaan persekutuan. Tapi bagaimana kita mahu memartabatkan agama ini? Okey, agama Islam. Baik. Mungkin satu soalan yang terakhir. Kenapa dalam buku teks kurang tekankan tokoh-tokoh ulama agama dalam perjuangan komunisme? Di manakah peranan mereka? Yalah, itu satu mungkin. Ya, sebenarnya macam ni, bukanlah kata kurang penekanan. Ada disebut, ada disebut tentang tokoh-tokoh agama, contohnya Tok Kenali, Tok Janggut, Tok Bahaman, kan? Ada disebut sepintas lalu. Sebab apa? Kita perlu faham jugalah. Saya pun dulu selalu persoalkan. Cuma kita perlu faham bahawa buku teks kita ni, dia perlu memasukkan segala sejarah dalam negara kita ni, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Buku teksnya tebal ini dalam 150-160 muka surat. Tapi kita kena masukkan, kita kena muatkan segala sejarah yang ada dalam negara kita. So kadang-kadang dia memasukkan nama-nama dan terpulanglah kepada guru ke, kepada masyarakat ke, kepada pembaca untuk meneliti lebih dalam. Sebab itu saya kata perlunya wacana-wacana ilmu untuk menerangkan peranan-peranan agamawan. Itu belum lagi kita bincang tentang agamawan pada awal abad ke-20, iaitu golongan-golongan reformis. Misalnya Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin. Golongan ini disebut sebagai golongan muda, kaum muda dan kaum tua, walaupun berlaku pertikaian di antara mereka. Tapi dalam buku teks disebut kaum muda, kaum tua tidak menyelami secara dalam. Sebab kita kesuntukan, tak boleh nak masukkan semua. Jadi dia sebut nama-nama ini, seperti juga tokoh-tokoh yang kita kata sebagai kiri, itu radikal, Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob, segalanya kita masukkan dan menjadi tanggungjawab pada penyampai lah, pada pemudah acara atau kepada guru untuk menyampaikan, untuk mentafsirkan yang
nama-nama yang ada dalam itu. Bukanlah kata kita tidak menghargai, itu pandangan saya lah, terpulang lah. Tapi betul, dulu saya pun ingat begitu juga. Kenapa tak bincangkan? Kita perlu dalam buku teks yang ringkas itu, kita perlu masukkan banyak benda, ya, untuk memuatkan banyak maklumat tentang sejarah negara kita. Baik, insyaAllah saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jam pun dah hampir 10.30 lah, sejam 20 minit dah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan lah kepada semua yang mengikuti bicara pada hari ini. Terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih atas kesetiaan anda sehingga tamat rancangan ini. Jadi bermula 14 hari bulan ini, kita masuk fasa PKP yang ketiga. Tinggal di rumah, tinggal dengan selamat, insyaAllah. Sama-sama kita lawan. Sama-sama kita berhadapan dengan ujian yang sangat-sangat besar yang Allah bagi kali ini. Rindu kepada masjid, rindu kepada solat Jumaat, kan? Semakin menebal sebenarnya. Bangun-bangun pagi pun dah terasa tak pergi solat Jumaat. Tapi itulah mungkin ujian yang Allah bagi pada kita ke. Mudah-mudahan menjadi suatu ujian ni kadang-kadang menjadi penguat jiwa kita. Mungkin kita boleh bangkit lebih kuat selepas ini. Bangkit lebih kuat, insyaAllah bangkit bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada idea, saya akan panjangkan lagi tajuk yang kita akan bincangkan minggu depan. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.